Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama saya kepada Ustaz Syihab. Sekiranya Ustaz Syihab dia berpendapat bahawa mandi, dia nak melarang masyarakat daripada mandi sunat taubat, yang mana dia berpendapat bahawa mandi sunat taubat ini adalah dilarang ataupun diharamkan, maka saya minta Ustaz Syihab untuk datangkan nas Al-Quran atau hadis yang qat'i. Yang qat'i ya, bukan yang zanni. Yang qat'i yang jelas dalam nas itu menyebutkan bahawa mandi taubat ini diharamkan. Itu. Yang kedua, ataupun datangkan ijma' ulama yang mana ulama ijma' bahawa mandi sunat taubat ni diharamkan. Yang kedua, tentang perkataan lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau Ustaz Syihab dia nak berhujah dengan perkataan lau kana khairan la sabaquna ilaih untuk mengharamkan sesuatu amalan, maka Ustaz Syihab kena datangkan sumber daripada kitab usulul fiqh mazhab Syafi'i yang memasukkan perkataan lau kana khairan la sabaquna ilaihi termasuk dalam kategori adillatu syar'iyyah. Itu saja. Wallahu a'lam. Okey, baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semua mabak. Tadi Ustaz duk sebut, orang awam ni kan. Saya pelik juga sebab dalam mesej Ustaz kata kita ni agamawan yang sepatutnya kita berbincang berkaitan tentang dalil. Kalau kita kata orang awam, baik saya panggil saya punya editor saja untuk bincang kat sini kan. Kalau saya ingat Ustaz dah sedia dalil-dalil tu. Jadi kita nak tahu dalil tu. Saya pun nak mandi taubat juga Ustaz. Tapi masalahnya dalil tak ada. Ustaz kena tahu. Ustaz minta kat saya nak satu dalil larang mandi taubat daripada qat'iyatud dilalah. Maksudnya dalil yang jelas, bukan dalil zanniyatud dilalah. Sahabat-sahabat, saya tanya Ustaz tak Ustaz? Ustaz tahu tak kaedah ataupun perbahasan? Ustaz tak tahu benda ni. Itu masalah Ustaz. Pergi mengaji balik Ustaz. Pergi mengaji balik. Al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal bagi benda ibadat tu adalah menanti dalil Ustaz. Setiap apa yang kita amalkan, kita harus ada dalil, ada keterangan. Sebab turunnya, sebab kalau nak cakap ketentuan dunia ni, kalau saya salah betulkan Confirm. Ketentuan dunia ni sebenarnya halal. Kita boleh makan babi, kita boleh minum arak, kita boleh membunuh, kita boleh buat apa saja atas ketentuan dalam dunia ni. Sehingga turunnya ayat Al-Quran bagi tahu ini tak boleh. So dia terbatas untuk kita. Makan babi tak boleh. Sebelum ni makan babi. Tak boleh dah lepas ni. Betul. Kita tak boleh nak membunuh. Membunuh. Tak boleh dah membunuh. So ada ayat Al-Quran yang bagi tahu itu yang membuatkan kita stop buat benda-benda tu. Tapi dalam bab akidah, dalam bab agama, sebenarnya haram kita solat, haram kita puasa, haram kita beribadat, haram kita pergi haji. Sehingga turunnya ayat Al-Quran, aqimus solah, baru kita solat. Sebab ada suruhan. Kalau tak ada suruhan, kita tak boleh nak pandai-pandai. Macam mana nak solat? Aku nak buat satu benda untuk yang macam nampak baik. Tak boleh. Sebab kita kena ada aqimus solah, baru kita solah. Tawa'atuz zakat, baru kita bayar zakat. Kita bukannya kata benda tu tak boleh sebab dalil. Tidak, kita nak buat satu benda tu dalam bab ibadat, kita bukan menunggu benda tu tak boleh baru boleh buat. Macam contoh saya bagi Ustaz, saya bagi contoh mudah sebab Ustaz kata Ustaz awam. Saya bagi Ustaz boleh faham, boleh cerna elok-elok ni. Solat subuh tak boleh buat 3 rakaat. Solat subuh 2 rakaat je Ustaz. Tak boleh buat 3. Pasal apa tak boleh 3? Tak ada dalil pun. Cuba awak datangkan dalil qat'iyatud dilalah yang mengatakan bahawa tidak boleh solat subuh 3 rakaat. Metum sipiar kartiho Ustaz. Ini benda asas pun Ustaz tak lepas. Takkan Ustaz nak bahaskan benda macam ni Ustaz. Ini benda penting Ustaz. Berkaitan tentang orang nak taubat ni Ustaz. Berkaitan tentang perkara ibadat ni Ustaz. Ini bukan perkara biasa. Al-aslu fil ibadah at-tauqif. Ini kaedah Ustaz. Ini kaedah. Bukannya kita nak main ikut suka hati saja. Tapi Ustaz, saya ada beberapa soalan yang Ustaz sebut tak Ustaz, yang saya dah predicted. Benda tu maksudnya Ustaz nak tanya tu saya duk rasa-rasa Ustaz akan tanya ni. Mungkin disebabkan saya guna ilmu kasyaf saya, akhirnya saya dapat jumpa soalan-soalan ni. Antara soalan-soalan dia yang tadi, kaedah lau kana khairan la sabaquna ilaih, bukan kaedah fiqh, dan Ustaz cabar saya keluarkan daripada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa ini adalah kaedah fiqh. Sahabat-sahabat, Ustaz, saya bukan setakat itu saja, saya cabar Ustaz. Saya cabar Ustaz juga, buktikan bila masa saya sebut dalam video tak Ustaz, ini adalah kaedah fiqh. Bila masa Ustaz? Ustaz kena kuat telinga sikit Ustaz.
Saya sebutkan bahawa kenyataan itu direkodkan oleh para ulama. Bukan main saja-saja. Ibn Kathir rekod dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ibn Taymiyah sebut dalam kitab Syarah Umdah. Syamsuddin bin Ahmad Al-Hambali sebut dalam kitab Sarim Al-Munki. Juga sebut benda yang sama. Ustaz tolong pergi pakai Maktabah Asyamilah. Dekat situ Ustaz letak je. Laukana kharan. Ustaz akan jumpa berpuluh kenyataan-kenyataan yang memberikan nasihat kepada kita untuk sentiasa menjaga hal ini. Laukana khairan la sabaquna ilai wa ahlu sunnah yaqtaduna wa la yabtadi'un. Kalau benda perkara itu baik dan juga elok, nescaya kita akan didahului oleh orang-orang yang terbaik daripada kalangan kita. Ahlu sunnah itu mengikut, bukannya mereka-reka, Ustaz. Ustaz kata tadi, kita taklid saja apa yang ulama kata. Kita orang awam. Ini Ustaz, ini jawapan saya Ustaz. Daripada sudut akli, saya ambil lah, bagi sikit lah kepala otak. Kita Asy'ariyah. Saya Asy'ariyah, Ustaz Asy'ariyah. Kita sepakat berkaitan tentang hal berkenaan. Yang menonton banyak Salafiyah. Okey, dalam sudut akli dia kata, jika nak taklid, saya kata, jika nak taklid yang mana satu? Kalau kita kata, okey, kita sekarang taklid saja. Okey, kita nak taklid yang mana satu? Yang kata tak ada kerana prinsip al-aslu fil ibadah at-tauqif tadi, ataupun yang menukilkan kenyataan tanpa hujah. Tadi saya dah sebut dekat Ustaz, saya dah nyatakan secara jelas pandangan-pandangan ulama, dan Ustaz pun tahu pandangan-pandangan tu. Ada yang memang ada hujah dia, dah ada dalil dia, dia ada disiplin dia ikut disiplin, bukan mereka-reka. Yang tu kita kata hujah dia kuat. Tiba-tiba ada satu yang bersifat pandangan semata-mata. Kita nak pi ambil yang tu ke, ataupun kita nak pi rujuk saja. Kalau kita kata, oh kita ni orang awam, kita taklid saja. Kita tengok ni. Seperti adakah kita nak bertaklid kepada pandangan yang mengatakan samakan saja pembahagian faraid antara anak lelaki dan anak perempuan kerana alasan maslahah. Ni, ini bukan orang biasa sebut ni. Ini mufti Tunisia sebut ni. Dan dia sebut dalam di dalam kitab-kitab, bahkan direkodkan oleh Al-Qardawi dan kitab Fatawa Asy-Syadzah. Disebutkan di situ. Bukan adakah kita nak taklid saja? Oh, taklid sajalah, biar pilah. Padahal bercanggah dengan Quran. Taklid saja. Atau keharusan membuat patung manusia. Seperti mana disebutkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bukan orang biasa. Mufti Mesir. Tokoh besar. Yang dipuja-puja oleh Al-Azhar daripada dulu sampai ke hari ini. Kita orang yang mengaji kat Al-Azhar, kita sentiasa meneliti apa yang disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad Abduh. Dia kata boleh buat patung manusia. Sedangkan benda ni bercanggah dengan Quran dan hadis. Ataupun pas fatwa merapu daripada Jemaah Ahbash, yang anda boleh rujuk, Ustaz boleh beli yang ni Ustaz, murah dia ni, kitab Fatawa Syadzah ni. Dia Dr. Yusuf Al-Qardawi. Fatwa merapu daripada Jemaah Ahbash yang mengatakan tak wajib dah datang solat Jumaat sebab makan bawang. Jadi bila kita makan bawang, tak wajib datang solat Jumaat. Ini semua adalah fatwa-fatwa para ulama besar. Adakah kita nak pergi taklid mengenai macam ni? Kita kena pergi rujuk, kita kena pergi tengok. Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati daripada datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk nenek itu tidak faham sesuatu apapun? Dan ini bukan disebut saja-saja. Bukan saya kata, oh ini saja Syahbudin ambil nukil ni untuk nak pergi kata para ulama. Ni kita mengaji dekat Al-Azhar dalam usul fiqh. Ustaz boleh buka kita usul fiqh. Cerita berkaitan tentang apa dia taklid dan juga masalah berkaitan tentang taklid. Disebutkan dalil ni. Keperluan juga untuk kita. Yelah kita orang awam. Memang kita orang awam. Tapi kita tak bodoh sangat Ustaz. Kita tak bodoh sangat. Kalau benda tu ada dalil, Ustaz bagi tahu kita sami'na wa ata'na. Ustaz bagi dalil dekat saya untuk mandi taubat. Saya esok saya mandi taubat. Hari ni juga pun saya mandi taubat. Sebab ia perkara sunat, ia digalakkan berdasarkan dalil, takkan kita tinggalkan. Nabi SAW suruh, takkan kita abaikan. Okey, Ustaz sebut kita serah kepada Asy-Syarqawi. Tadi Ustaz kata kan, Syarqawi, Al-Alamah Syarqawi, dia sebutkan kenyataan ini tetapi tidak dijelaskan. Dia tidak dijelaskan dalil berkaitan tentang hal ini kepada kita. Jadi cukup kepada Al-Alamah Syarqawi. Sahabat-sahabat, kita sekarang berbincang tentang isu akademik. Maksud isu akademik apa dia? Isu orang nak buat amalan. Kita bukan nak main isu saja-saja, Ustaz. Orang mandi taubat ni, ibadat ni. Ibadat bukan boleh mereka-reka macam tu saja. Mazhab Asy-Syafi'i tak terima istihsan, istishaq. Macam Ustaz sebut tak Ustaz tu. Salah tu Ustaz tu. Ustaz kena pergi cek balik tu apa yang disebutkan ataupun apa yang diterima dan tak diterima oleh mazhab Syafi'i. Saya cadang Ustaz ambil Al-Wajiz fi usul fiqh.
Ustaz pergi cerita, pergi tengok dulu yang mana mazhab Syafi'i terima, yang mana mazhab Syafi'i tak terima. Pasal apa dia tak terima? Apa dia contoh qaulus sahabah? Pasal apa dia tak terima qaulus sahabah sebagai hujah? Disebabkan dia tak kuat untuk nak dijadikan sebagai dalil. Ada sahabat ni sebut yang tu, sahabat ni yang sebut yang lain, Ibn Abbas sebut yang lain, apa dia Aisyah sebut yang lain. Mana satu yang disebut sebagai pendapat utama? Tak boleh nak jadikan dia sebagai hujah. Itu menurut mazhab apa dia Asy-Syafi'i. Tak boleh nak jadikan hujah utama. Cuma mungkin kita kata boleh menjadi rangsangan. Itu tak ada masalah. Tapi nak jadikan dia sebagai hujah utama tak boleh. Nak kata okey, disebabkan Ibn Abbas ambil pendapat berkenaan dan ada pendapat-pendapat, so dalam khilaf ni kita boleh mendahulukan apa dia pendapat Ibn Abbas. Boleh jadi begitu. Tetapi tak boleh kita kata apa dia mazhab Syafi'i demikian itu dia tak terima. Wallahu taala a'lamu bissawab. Semoga dapat manfaat. Ada lagi, orang alim tak syarat sebut illah hukum. Memang dia tak syarat sebut illah hukum, Ustaz. Tapi ustaz tu, dia bila kita kata ustaz datang untuk berbahas kat sini, ustaz kena buat semak akal lah, kena buat cek dululah. Kan? Buat semak, baca dulu apa illah dia pakai. Kalau dia kata okey qiyas belah mana? Saya nampak ada sebahagian kata qiyas, tapi qiyas tu belah mana? Jadi kita nak tahu daripada ustaz. Tapi kalau ustaz pun tak study, macam mana kita nak dengar daripada ustaz? Macam mana kita nak ambil manfaat ilmu daripada ustaz? Kalau ustaz kata bab apa dia illah hukum ni kita bagi saja Asy-Syarqawi rahimahullah, kita kena pergi dekat kubur dia ustaz. Kita kena bangkitkan dia. Wahai Syarqawi rahimahullah, bangkit kau daripada kubur ini. Tapi tidak boleh dilakukan itu kerana ia termasuk dalam perbuatan yang Allah Taala nak Allah Taala punya urusan. Kita ni disuruh untuk mencari kehidupan kita. Mandi, taubat ini perlu dapat dalil yang khusus, dapat dalil baru kita bincang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.